Walaupun nama gabungan Parti Sarawak GPS hanya muncul secara rasmi pada 2018, hakikatnya GPS mempunyai rekod perkhidmatan cemerlang yang cukup lama dalam mentadbir Sarawak. Malah rekod perkhidmatan parti-parti dalam GPS seperti Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Parti Rakyat Sarawak PRS, Parti Demokratik Depresi PDP dan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP mampu menjadi aset dan modal besar untuk menang besar dalam pilihan raya negeri PRN ke-12 akan datang. Keyakinan untuk memegang mandat baharu di Sarawak dalam tempoh 5 tahun seterusnya disuarakan Setiausaha Agong GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi walaupun GPS buat pertama bakal bergerak sendiri selepas keluar daripada gabungan Barisan Nasional pada Jun 2018. Berapa kerusi kita menang, saya tak nak buat ramalan dah, tak perlulah. Tapi saya ingat kita boleh menang besar. Sebab betul kita ada track record. Walaupun kita menggunakan lambang baru, tapi rakyat mengetahui siapa yang memimpin. Ya. Jadi track record kita ini adalah modal besar dan track record kita ini lebih-lebih lagi dalam 2-3 tahun kebelakang ini saja. Projek-projek berlipat ganda. Tambahnya, GPS akan bertanding di semua 82 kerusi Dewan Undangan Negeri pada PRN ke-12 sebagai individu yang mendaftarkan GPS dan logo itu sendiri. Nanta berkata, walaupun penggunaan logo kenyalang mungkin menimbulkan sedikit kekeliruan kepada pengundi, namun beliau berkata tidak banyak boleh merisaukan kerana baginya rakyat tahu siapa yang bekerja. Ahli Parlimen Kapit itu juga berkata, cabaran mungkin tertumpu kepada muka-muka baharu akan dicalonkan pada PRN nanti. Namun, mahu tidak mahu, generasi muda yang lebih bertenaga perlu juga diketengahkan dan diberi peluang menjadi calon. Walaupun mereka ini muka baru sebagai calon, tapi kita perhati mereka ini bukan orang asing di kalangan rakyat. Sebab itu kita pilih dia jadi calon. Kita sediakan dengan baik-baik, sebaik-baik mungkin kita dapat boleh menang kan. Jadi ya, saya 5 kali sudah bertanding, menang besar 3 kali, tanpa bertanding 2 kali. Saya tak pernah overconfident. Lebih elok, lebih baik kalau kita bersedia selengkap-lengkapnya. Jangan terlalu yakin. Nanta berkata, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng telah memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pembangunan infrastruktur dan sosioekonomi Sarawak sama ada bandar maupun luar bandar. Tidak hanya sekadar janji kosong, perkara itu dibuktikan dengan penubuhan Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA, Badan Pembangunan Tanah Tinggi HDA, Badan Pembangunan Wilayah Utara NRDA dan Jawatan Kuasa Pembangunan Sri Aman SADA, misalnya bagi mencungkil potensi daerah dan kawasan berkenaan. Sementara itu, Nanta yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berkata, perjuangan Sarawak dalam menuntut hak seperti mana terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Satu daripadanya untuk mendapat sumber kewangan lebih besar adalah untuk faedah rakyat. Bukan hanya projek pembangunan fizikal. Nanta berkata, sewaktu pandemik COVID-19, Kerajaan Sarawak banyak menggunakan dana sendiri bagi membantu mereka yang terkesan dengan pandemik selain bantuan daripada Kerajaan Persekutuan. Malah katanya kadar vaksinasi lengkap cepat di Sarawak sebelum ini juga disumbang faktor kerajaan negeri mengeluarkan dana sendiri bagi membantu pasukan Kementerian Kesihatan KKM untuk bergerak ke kawasan pedalaman yang sukar dihubungi bagi memberikan suntikan vaksin COVID-19. Ketua Menteri juga memperkasa peranan dan tanggungjawab wakil-wakil rakyat GPS dengan pemberian peruntukan bagi mereka melayan dengan sebaiknya kawasan masing-masing, termasuk memberikan bantuan bakul makanan ketika COVID-19 dan bantuan persekolahan.